Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallas hailatu wa anta ya sayyidi ya Rasulullah wasilatu fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul jamal wa baha'il kamal wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul syafi wa dawa'il kafi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qaimi huquqillah ma daqa silla farrajahu Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aftah alina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana warḍaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya telah diperkenankan untuk kita bersama-sama dalam majlis malam nisfu Sya'ban di dalam rumah Allah ini. Jangan lupa kita berni'tikaf. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku berni'tikaf dalam masjid ini kerana Allah. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam majlis ini kita juga mendapat ganjaran i'tikaf. Ganjaran i'tikaf sebagaimana dalam sepotong hadis yang lebih kurang maksudnya, sesiapa yang i'tikaf dalam masjid seketika, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Antara dia dengan neraka ada 3 parit. Setiap satu parit itu, atau kita kata satu batang sungai itu, lebarnya seperti antara langit dengan bumi. Dan ada 3 pula batang sungai atau 3 parit. Begitulah jauhnya Allah Ta'ala menjauhkan seseorang hamba yang beriktikaf. Kalau dia niat iktikaf, kalau tak niat iktikaf, tak adalah dapat pahala iktikaf. Jadi itulah di pesanan, marilah sama-sama kita berniat iktikaf. Dan demikian pula tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersabar untuk sama-sama kita dalam majlis malam nisfu Sya'ban ini. Dan berterima kasih saya kepada tuan pengerusi dan sekalian ahli lembaga mentadbir Masjid Istiqamah kerana menjayakan majlis malam ini, kerana majlis malam ini adalah majlis yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Kerana dia bukanlah sebarang majlis, bukanlah sebarang malam, tetapi dia sesuatu malam yang penuh barakah yang telah dilakukan oleh amalan-amalannya. Yang pertama sekali oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga kita biasa dengar tentang nisfu Sya'ban, tentang orang-orang yang tak menyetujui nisfu Sya'ban, tetapi biasalah, semua perkara dalam hidup ini ada yang setuju, ada yang tak setuju. Dalam masalah hukum fikir pun ada khilaf ulama, batal wuduk, tak batal wuduk. Begitulah, ini kata sunat, ini kata tak sunat. Jadi dalam masalah agama ni kita berlapang dada. Mereka yang tidak mau menerima tentang kelebihan nisfu Sya'ban, itu pendapat mereka, dan kita pun tidak nak gaduh-gaduh dengan mereka. Bagi mereka yang ingin mengamalkannya, memang sudah ada pegangan alim-alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai kelebihan-kelebihan nisfu Sya'ban. Maka pada malam ini kita akan membicarakan sedikit daripada sunnah-sunnah, amalan-amalan dan kelebihan-kelebihan pada nisfu Sya'ban. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dia banyak hadis-hadis mengenai kelebihan malam nisfu Sya'ban. Antaranya kelebihan yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila samai dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin faghfirallah, ala min mustarziqin farzuqah, ala min mubtalin fa wa'afiyah, ala kadza hatta yatlu al fajr." Artinya,
Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban, maka beribadahlah kamu pada malamnya dan puasalah pada harinya, iaitu besoklah ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun, iaitu malaikat Allah turun pada waktu maghrib hingga ke langit dunia dan bertanya apa? Bertanya, tiadakah ada orang yang mau meminta ampun agar aku, iaitu Allah, mengampunkannya? Tidakkah ada yang mau meminta rezeki agar aku rezekikan dia? Tidakkah ada yang terkena balak bermohon agar aku selamatkan dia? Tidakkah sehinggalah terbit fajar? Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa Allah Subhanahu wa taala daripada saatnya masuk maghrib turun rahmat Allah Ta'ala, turun malaikat-malaikat Allah seluruh muka bumi dan bertanya-tanya kepada hamba-hamba Allah. Siapa nak minta ampun, Allah nak ampunkan. Siapa nak minta rezeki, Allah Ta'ala akan kurniakan rezeki. Siapa ada balak bencana nak minta dilepaskan, Allah Ta'ala nak selamatkan dia. Dan tanya lagi, apa lagi sampai terbit fajar. Makna daripada saat tadi kita salat maghrib sampai tengah malam nanti, sampai nanti masuk subuh, maka malam ini sepenuh-penuhnya dengan barakah dan rahmat Allah Ta'ala. Jadi rugi orang yang tak mengenal akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Kerana kalau sekiranya kita mencari kelebihan malam Lailatul Qadar, kita tidak tahu bila, kerana dia tersembunyi antara salah satu malam daripada 10 malam yang terakhir. Tetapi malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala telah letakkan ketentuannya, iaitulah pada malam yang ke-15 daripada bulan Sya'ban. Dan ini adalah kerana kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Allah, Ramadan syahru ummati, Ramadan itu ialah bulan umatku, wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu bulan aku. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat paling banyak berpuasa sunat daripada bulan Sya'ban. Kalau bulan lain ada juga buka puasa sikit, buka puasa, tapi bulan Sya'ban paling banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Kenapa? Kerana inilah dia bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala berikan keistimewaan bahawa dalam bulan Sya'ban ni diadakan satu malam kerana memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu ialah malam nisfu Sya'ban yang sudah pasti Allah Taala dah tetapkan. Malam Allah turunkan rahmat, turunkan keberkahan dan membukakan pintu doa untuk siapa-siapa nak berdoa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah pada malam nisfu Sya'ban yang mulia ini, dengan keberkahan junjungan besar Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah semua kami ya Allah, ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Rahman, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Rahim, ampunkanlah segala dosa datuk nenek moyang kami, mertua-mertua kami, adik-beradik kami, anak cucu kami, dan sekalian muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Banyak-banyakkan doa, jangan putus. Kalau malam ini kita balik ke rumah pun, kita duduk sekejap, kita makan, minum, kita rehat, lepas tu bangun lagi, semayang lagi, berdoa lagi. Kalau sekiranya sempat bangun tahajud lagi, semayang tasbih, semayang hajat, semayang taubat, mohon pada Allah. Kalau besok memang hari Ahad kita tak bekerja, besok kita lepak pun tak apalah besok pagi. Tapi malam ini jangan kita ketinggalan daripada amalan-amalan soleh, kerana kita tidak tahu apakah ini nisfu Sya'ban yang terakhir atau adakah lagi umur kita untuk menunggu pada nisfu Sya'ban yang akan datang. Wallahu a'lam. Maka dengan itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita lihat lagi beberapa hadis yang lain yang telah diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min 'adadi sya'ri ghanamil kalb. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala turun, iaitu rahmatnya turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, maka diampunkan sebanyak rambut kambing-kambing kabilah Kalb, iaitu satu kabilah daripada kabilah Arab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kabilah-kabilah orang Arab, antaranya ialah kabilah tu Kalb. Kalb ini ialah satu kabilah yang di mana mereka ni banyak sekali kambing-kambing mereka, kambing pemeliharaan mereka. Maka Nabi SAW nak gambarkan bagaimana banyaknya pengampunan Allah, maghfirah Allah pada malam nisfu Syaban ini. Maka disebutkan rahmat Allah turun pada malam nisfu Syaban ke langit dunia dan diampunkan semua orang-orang yang banyak. Sebanyak mana? Sebanyaknya rambut-rambutnya ada pada kambing-kambingnya daripada Qabilatul Kalb. Kalau satu ekor kambing saja mungkin dah ratusan ribu bulu yang ada pada tubuh badannya ke haiwan itu. Kalau satu kambing, bagaimana kalau ratusan ribuan kambing? Maknanya Masya Allah, begitu banyak sekali pengampunan Allah pada malam bila? Malam nisfu Syaban. Bila tu malam nisfu Syaban? Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami daripada golongan yang kau ampunkan pada malam nisfu Syaban. Dan demikianlah ibu bapa datuk nenek moyang kami semua, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah yang dikatakan hadis yang sahih. Walaupun setengah orang dia tak terima, itu bahagian dia lah. Kita tak mau nak gaduh-gaduh. Memang alim-alim ulama hadis pun ada kadang-kala berbeza pendapat dalam mengatakan hadis sahih, dan ada yang katakan ini hasan, ada yang katakan ini dhaif. Itu masing-masing lah. Tetapi bagi kita memang ada pegangan kita, dan itulah pegangan kita daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis kita. Dan dikeluarkan wa kharraja Ibnu Majah min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Artinya dari Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah melihat dengan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan sekalian makhluknya, melainkan orang yang musyrik atau yang berdendaman. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah suka nak mengampunkan. Sebab itulah apabila kita dalam bulan puasa, sewaktu kita nak berbuka puasa, kita selalu berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Engkau suka mengampunkan. Ampunkanlah semua kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi pada malam nisfu Sya'ban ini Allah ampunkan semua makhluknya. Semua melainkan siapa? Melainkan orang musyrik, orang kafir, orang yang menyekutukan Allah. Itu tak dapat pengampunan kerana dia sudah menyekutukan Allah. Dan demikian juga satu lagi siapa? Orang yang berdendaman. Dia kalau musuh dengan kawan dia tu, dia dendam, dia geram, dia benci. Jangan tuan-tuan, ini sifat orang munafik. Orang munafik bila dia berlawan dengan seseorang, bermusuh dengan seseorang, dia simpan, dia geram, dia benci orang tu. Ini sifat akan menjadikan dia terharam, terputus dia daripada pengampunan Allah Ta'ala. Tetapi banyak lagi riwayat yang menyebutkan orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan dan yang tidak mendapatkan keberkahan pada malam nisfu Sya'ban ini. Antaranya lagi ialah orang-orang yang ahlul hiqd, iaitu orang-orang yang hasad dengki. Orang yang hasad dengki pun tidak dapat rahmat dan berkat dan pengampunan Allah malam nisfu Sya'ban ini. Dan orang yang membunuh dirinya pun tidak dapatkan rahmat dan berkat pada malam ini. Dan wanita pelacur yang menjual dirinya, maka ini pun tak dapatkan pengampunan dan rahmat Allah. Dan orang yang berkekalan meminum arak atau mengambil dadah, ini pun tidak mendapatkan pengampunan dan rahmat dan berkat malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Dan anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa,
anak-anak derhaka pada ibu bapa pun tidak mendapatkan rahmat, berkat dan pengampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau-kalaulah perkara-perkara yang disebutkan itu ada pada diri kita, kita bertaubat pada Allah. Ya Allah, kami bertaubat padamu ya Allah daripada segala dosa-dosa kami yang zahir dan yang batin, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang kami telah bertaubat kemudian kami ulangi lagi. Ampunkanlah kami ya Allah, berkat malam nisfu Sya'ban ini ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah, terimalah kami sebagai hamba yang kau terima taubatnya, amin ya rabbal alamin. Kita mintalah pada Allah tuan-tuan, kita ni manusia lemah, tak ada siapa yang tersunyi daripada dosa, semua kita ada buat silap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam tu ada melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang bertaubat pada Allah. Jangan kita lambat-lambat, segera kita minta ampun, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam suatu hadis yang di mana maaf, iaitu daripada kata-kata alim ulama, walailatun nisfi min Sya'ban kana tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairuhum yu'azzimunaha wa yajtahiduna fil ibadah. Artinya pada malam nisfu Sya'ban sebahagian tabi'in. Siapa tu tabi'in? Tabi'in ialah orang yang bertemu dengan para sahabat, maknanya orang-orang yang mulia, orang yang dekat. Dia cuma tak jumpa Nabi saja, dia jumpa sahabat. Tapi apakah kelakuan mereka pada malam nisfu Sya'ban? Iaitu pada malam nisfu Sya'ban sebahagian dari tabi'in dari negeri Syam, iaitu negeri Syria, iaitu seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan selain mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tidak heran dan tidak terkejutlah kita kenapa kita lihat sebahagian daripada umat Islam yang sungguh-sungguh untuk beribadah pada malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah malam ini juga kami akan mengadakan solat qiyamul lail, solat malam, solat tasbih, solat tahajud, solat hajat, solat taubat, solat witir, berzikir, munajat, berdoa pada Allah, iaitu yang insyaAllah yang akan saya pimpin, tetapi jam 3 pagi tuan-tuan, dan tempatnya di Masjid An-Nahdah di Bishan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tergolong daripada orang-orang yang beruntung dan yang bertuah, yang mendapat berkat dan rahmat dan pengampunan Allah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan dibawa oleh Allah Ta'ala pada malam ni jam 3 untuk sama-sama kita bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT. Maka tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat dipersilakan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Hal tadrina ma fi hadhihi al-lailah?" Qalat, "Ma fiha ya Rasulullah?" Faqala, "Fiha yuktabu kullu mauludin min bani Adam fi hadhihi sanah wa fiha ay yuktaba kullu halik min bani Adam fi hadhihi sanah wa fiha turfa'u a'malu wa fiha tunzalu arzaquhum." Artinya, wahai Aisyah, tahukah engkau malam ini apa